Buletin Didik 29 April bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula 1 Mei, sesi persekolahan kembali seperti biasa. Tiada lagi penggiliran kehadiran murid-murid ke sekolah untuk pembelajaran secara bersemuka adalah diwajibkan. Seperti dimaklumkan Datuk Dr. Razzie Jidin semalam, tindakan disiplin boleh diambil sekiranya pelajar tidak menghadirkan diri tanpa alasan yang munasabah. Dalam sidang media khas pengumuman pengoperasian sekolah semalam, beliau turut memaklumkan kehadiran guru tanpa mengira status vaksinasi turut diwajibkan ke sekolah untuk pengajaran secara bersemuka. Kita mewajibkan kehadiran murid ke sekolah, namun seperti biasa sekiranya ada sebab-sebab tertentu yang tidak dapat hadir ke sekolah, maka perlu maklumkan kepada pihak sekolah. Apa yang paling penting, perbezaan dengan apa yang kita laksanakan sebelum ini, kali ini kehadiran ke sekolah adalah diwajibkan seperti mana sebelum datangnya pandemik COVID-19. Sementara itu, kelonggaran akan terus diberi sehingga sesi penggal persekolahan kedua yang bermula 12 Jun ini berkaitan pemakaian baju seragam serta tata hias diri seperti rambut dan sebagainya. Kita akan terus galakkan murid memakai pakaian sekolah, namun begitu murid diwajibkan untuk memakai pakaian seragam bermula pada sesi persekolahan penggal 2 pada 12 Jun 2022. Kita bagi kelonggaran sehingga 12 Jun 2022 murid diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah seperti mana mereka pakai selama ini sebelum datangnya pandemik COVID-19. Susulan kelonggaran prosedur operasi standard SOP pengoperasian sekolah yang diumumkan, Kementerian Pendidikan KPM membenarkan pemasangan langsir di dalam kelas atau bilik darjah di sekolah. Datuk Dr. Razzie Jidin bagaimanapun berkata warga sekolah bertanggungjawab untuk memastikan pengudaraan di kelas berada pada tahap yang terbaik. Langsir hanya ditutup bila diperlukan sahaja, terutamanya apabila panas pagi atau panas petang, di mana murid-murid tepi tingkap tu kena bahan panas sama ada di sebelah pagi ataupun di sebelah petang. Jadi umumnya boleh pasang langsir di dalam kelas di sekolah. Beliau berkata demikian melalui perkongsian di laman Facebook. Kebenaran terbaru ini membolehkan warga sekolah termasuk murid-murid untuk kembali mendekorasi kelas masing-masing mengikut kesukaan, terutama sempena perayaan Aidilfitri yang bakal tiba. Pelbagai strategi pemulihan yang dilaksanakan sektor pendidikan negara berpotensi menjadi modul atau contoh dalam sistem pendidikan negara luar dalam berbanding cabaran COVID-19. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin dalam persidangan Menteri-Menteri Pendidikan Commonwealth ke-21. Persidangan yang diadakan pada 27 dan 28 April lalu di Nairobi, Kenya, disertai delegasi daripada 54 negara Commonwealth. Datuk Dr. Razzie yang menyertai persidangan tersebut secara dalam talian berkongsi tentang mitigasi serta strategi pemulihan sektor pendidikan di Malaysia daripada pandemik COVID-19. Antaranya pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR, TV pendidikan, penjajaran kandungan kurikulum dan latihan guru. Secara keseluruhan, pendekatan yang dilaksanakan oleh negara-negara lain dalam mengurus sektor pendidikan mereka ketika pandemik COVID-19 adalah hampir sama. Apa yang menjadi tumpuan adalah memastikan anak-anak yang bersekolah mendapat akses kepada pendidikan walaupun dalam tempoh yang sukar. Beliau turut menyatakan komitmen KPM untuk melaksanakan yang terbaik khususnya dalam aspek pendigitalan pendidikan dan latihan kepada pendidik. Dengan pelbagai cabaran yang diharungi, beliau yakin dapat menyediakan sistem pendidikan yang lebih berdaya tahan dan mampan bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku pada masa akan datang. Pada 2 April setiap tahun, seluruh dunia akan meraihkan Hari Kesedaran Autism, tanda sokongan kepada individu yang mengalami autisma serta mengiktiraf kebolehan mereka. Hari Kesedaran Autisma Sedunia juga ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 2008 sebagai langkah meningkatkan kesedaran. Pusat Genius Kurnia antara badan yang turut mengambil kesempatan mengadakan Karnival Semarak Kurnia 2022 sebagai tanda sokongan terhadap Bulan Kesedaran Autisma Sedunia. Menurut Pengarah Pusat Genius Kurnia Dr. Neil Farak Sulaiman, program ini dijayakan agar komuniti sasaran dapat menghayati dan mendalami keunikan dunia autisma. Program berbentuk kesedaran autism sebegini telah dilaksanakan oleh Genius Kurnia semenjak tahun 2017. Sambutan karnival ini amat menggalakkan dan penyertaan orang ramai meningkat pada setiap tahun.
Pelaksanaan Karnival Semarak Kurnia ini juga adalah selaras dengan objektif penubuhan jinis kurnia iaitu meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap autism dan cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak autism dan keluarga. Mengetengahkan konsep Dunia Saya Dunia Autisma, aktiviti dijalankan secara daftaran sejak 14 Mac lalu dan berakhir hari ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam ucapannya berkata, penganjuran Karnival Semarak Kurnia oleh jenis kurnia amat dihargai. Penganjuran Karnival Semarak Kurnia pada tahun ini dengan tema Dunia Saya Dunia Autisma dapat memberi peluang kepada orang ramai untuk lebih mengenali dan memahami individu yang mengalami autisma melalui pelbagai aktiviti yang dilaksanakan. Selain itu, penganjuran ini juga membolehkan komuniti awam untuk lebih memahami dan mendalami keunikan individu autisma. Karnival berjaya menyediakan kemudahan sokongan dan membina komuniti yang dapat membantu serta membina rangkaian kerjasama dengan organisasi luar serta pertubuhan autisma. Melalui tanda pagar Dunia Saya Dunia Autisma dan KSK 2022, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan kandungan dan mesej berkaitan penganjuran Karnival Semarak 2022. Bertemu kembali. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itulah yang dibuktikan 20 pelatih pusat dalam komuniti PDK Mas Timur Kota Tinggi Johor yang berjaya menghasilkan 1 tan makanan ringan sehari sekaligus menjadikan mereka usahawan berjaya. Mereka yang terdiri daripada 12 lelaki dan 2 wanita itu dikategorikan sebagai orang kurang upaya OKU pembelajaran dan autism. Berusia 15 hingga 58 tahun, mereka dipilih untuk mengikuti program menghasilkan produk makanan, antaranya krepek, kuih siput dan donat sejuk beku sejak 8 tahun lalu. Bagi penyelia PDK itu, Halimah Nawas, peringkat awal latihan kumpulan itu disifatkan mencabar ekoran setiap pelatih mempunyai tahap kemahiran berbeza. Anak-anak ni sebelum ni kita mengajar daripada segi pembacaan ke mengira, tapi nampak macam ajar kita mencari ni dia orang ingat, besok dia orang dah lupa. Jadi bila tu kita fikir dan sama-sama dengan petugas di mana kita mencadangkan untuk membuat satu projek lah yang dapat mendatangkan hasil dan dapat membantu anak-anak istimewa ni sendiri. Kita cuma perlu lebihkan bersabar dengan dia orang, dan saya rasa bersabar itulah kunci utama untuk mengajar dia orang ni. Untuk orang kata kalau pencapaian akademik tu memang dia orang susah, so kita banyakkan latihan kepada ikhtiar hidup, latihan kemahiran hidup semua. Namun hasil kegigihan mereka, produk mereka kini bukan sahaja laris dalam kawasan Felda, malah turut mendapat tempahan daripada syarikat pembekal produk IKS seluruh negara. Lebih membanggakan, kumpulan perintis itu kini mampu menghasilkan sehingga 1 tan produk makanan ringan dalam masa sehari. Jumlah itu terus meningkat apabila tiba musim perayaan seperti Aidilfitri. 3 sahabat OKU membuktikan atas semangat kerjasama mereka mampu mengatasi kekurangan diri dalam mencari rezeki sepanjang Aidilfitri. Umpama pucuk dicerita ulang mendatang, hasrat mereka tercapai menerusi hasil titik peluh menyiapkan tempahan dodol. Laporannya bersama Syafiqah Damanhuri. Disahkan menghidap kanser paru-paru pada 2016, Muhammad Ashraf Mahad, 34 tahun, tidak menyerah pada takdir yang menimpanya. Ashraf yang memiliki pengalaman berniaga ayam ternakan mula menceburi perniagaan dalam sektor pemakanan. Dia tekad mengambil tempahan dodol resepi keluarganya dan dimasak tanpa menggunakan mesin. Itu adalah sebabnya kami selalunya memasak dodol bermula selepas pukul 2 petang sehingga malam lah. Jadi di peringkat akhir dodol itu sendiri iaitu mengacau yang terlalu rapat. Jadi kami selepas berbuka puasa lah. Jadi kami ada tenaga untuk meneruskan menggaul dodol sehingga ia siap. Bantuan 2 lagi sahabatnya yang juga OKU meringankan beban.
Atas faktor kesihatan, mereka perlu bergilir-gilir mengacau dodol hingga ia kenyal dan sedia untuk dijual. Keadaan saya memang banyak duduk dah. Saya tak boleh berdiri lama. Bahagian kaki macam bahagian dalaman. Yang kawan seorang tu bahagian mata. Saya lah paling teruk untuk buat kerja berat ni. Banyak rehat lah daripada tolong ni lah. Tapi bila malam ada lagi satu tim. Ada lagi 3 orang datang. Dia akan sama lah kerja kita orang. Sepanjang Ramadan, mereka mampu menyiapkan 80 kg tempahan dodol dalam tempoh seminggu. Namun permintaan semakin rancak apabila Syawal semakin hampir. Wajik dan dodol, jangan lupakan untuk menghasilkan dodol ini ia memakan masa 8 hingga 9 jam sebelum ia siap sedia untuk dimakan. Dan pastinya resepi turun-temurun ini antara menjadi keistimewaan menjelang Aidilfitri. Laporan Syafiqah Damanhuri. Selain ketupat, lemang dan lepak lueh, burasak juga antara hidangan yang sering dinikmati ketika sambutan Aidilfitri oleh masyarakat Bugis. Sukar untuk ditemui di luar musim perayaan, burasak menjadi juadah yang istimewa dan dinantikan ramai. Burasak juga dikenali dengan nama buras dan juadah ini mirip seperti lontong. Bezanya terletak pada rasa burasak yang kaya dengan lemak santan dan aroma daun pisang yang membangkitkan selera. Sinonim dengan Aidilfitri, hidangan ini lazimnya dijamu bersama lauk pauk lain seperti ayam masak lengkuas, ayam masak merah dan serunding. Itu makanan tradisi orang Bugis adalah burasak. Itu menu utama yang wajib ada ketika meraihkan Aidilfitri, Aidiladha dan juga majlis-majlis terbuka. Okey, contoh majlis perkahwinan, apa-apa majlis jika ada kumpul bersama keluarga ramai-ramai, okey, so kita akan makan burasak itulah. Meskipun resepinya ringkas, pemilihan bahan seperti jenis beras dan daun pisang serta kepekatan santan amat penting demi rasa dan haruman hidangan itu. Untuk buat burasak ni, bahan utama kita adalah daun. Okay, biasanya kami memang akan gunakan daun pucuk pisang. Okay, sebab daun pucuk pisang ni kalau kita tengok tekstur dia lebih lembut dan cantik lah untuk membuat burasak. Beras yang dimasak separuh siap dengan santan akan dibalut teliti menggunakan pucuk daun pisang atau daun pisang yang dilayukan atas api agar air tidak masuk ke dalam balutan tersebut. Ia kemudian direbus sekaligus dalam periuk yang besar untuk jangka masa yang panjang, sekurang-kurangnya 5 ke 8 jam. Setiap kali menjelang Syawal, tradisi memasang pelita panjut menambah lagi kemeriahan suasana. Di Kuala Kangsar Perak, pertandingan panjut antara kampung menampilkan sentuhan kreatif serta nostalgia menerusi pelbagai reka bentuk panjut gergasi yang dihasilkan. Orang ramai yang melalui simpang penaga di Bandar Diraja Kuala Kangsar pasti tidak melepaskan peluang untuk menyaksikan keindahan panjut gergasi yang menginspirasikan Masjid Ubudiah. Menggunakan 1,500 biji pelita, replika setinggi 9 meter dan lebar hampir 14 meter itu dihasilkan oleh 40 kaki tangan pejabat daerah dan tanah Kuala Kangsar serta Majlis Perbandaran Kuala Kangsar dalam tempoh hanya seminggu. Dalam bulan puasa ni pun siang pun kita buat. Kita berpuasa kan, so kita terpaksa jalankan juga kerana masa amat terhad. Kan, so nak buat reka bentuk tu dengan pelita lagi, kita nak setting kan, kita nak macam-macam kita nak buat lagi, so ambil masa. Alhamdulillah manpower ada, staff ada, so kita rasa lega lah, kita boleh buat. Rekaan berkenaan ditampilkan sempena pertandingan panjut membabitkan 14 buah kampung.
Pertandingan yang memasuki tahun kedua itu bertujuan mengimbas nostalgia serta menghidupkan semula tradisi masyarakat yang dahulunya menghiasi kawasan kampung dengan nyalaan lampu pelita. Pada masa yang sama dapat mengeratkan ukhuwah dalam kalangan masyarakat, termasuk membabitkan penyertaan golongan muda menerusi perkongsian idea dan gotong royong membina struktur panjut. Hadiah keseluruhan wang tunai berjumlah RM15,000 ditawarkan dengan pemenang tempat pertama akan membawa pulang RM5,000. Keputusan dijangka diketahui pada 7 Mei depan. Jutaan warga kota di Indonesia mudik ke kampung halaman sejak semalam bagi menyambut ketibaan 1 Syawal setelah tradisi itu terpaksa dihentikan selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Kementerian Pengangkutan menjangkakan kira-kira 85 juta penduduk akan melakukan perjalanan pulang sempena Aidilfitri kali ini. Ia berikutan kerajaan telah melonggarkan sekatan COVID-19 di bawah norma baharu. 14 juta daripadanya dijangka mula meninggalkan Jakarta beberapa hari sebelum Ramadan berakhir, sekaligus mencetuskan kesesakan lalu lintas luar biasa. Beberapa buah stesen bas utama di Jakarta turut dipenuhi orang ramai yang ingin pulang ke kampung halaman. Rata-rata gembira dan teruja dapat menyambut Aidilfitri bersama keluarga selepas tempoh 2 tahun. Alhamdulillah udah kerasa dari sekarang orang-orang antusias mau mudik. Soalnya tahun kemarin nggak mudik, sekarang mudik. Ya kayaknya pada senang semua gitu. Meskipun harga tiket melonjak, ya kita yang penting bisa mudik, ya kita gimana lagi itu dari pemerintah. Kalau sebelumnya tahun-tahun kemarin ada larangan, saya jadi ngikutin aturan pemerintah aja. Kalau tahun ini alhamdulillah pemerintah udah ngasih kelonggaran. Jadi saya merasa berterima kasih dengan pemerintah. Ya sekali ini mudik kali ini sangat senang sekali bisa berkumpul dengan keluarga di kampung. Gitu. Moderna memohon pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat meluluskan kegunaan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 5 tahun. Vaksin 2 dos itu dilaporkan 51% berkesan terhadap jangkitan varian Omicron pada bayi berumur 6 bulan hingga 2 tahun dan 37% berkesan untuk kanak-kanak berusia 2 hingga 5 tahun menurut Moderna. Kanak-kanak 5 tahun ke bawah merupakan satu-satunya kumpulan yang tidak layak menerima vaksin COVID-19 di Amerika Syarikat. Jika diluluskan FDA, 2 dos vaksin Moderna dengan sukatan 25 mikrogram akan diberikan selang 4 minggu. Jumlah dos yang diberikan adalah 1/4 daripada dos golongan dewasa. Hai, hari ini saya akan memperkenalkan anda pada satu bahan pameran yang ada di Petrosan, iaitu Fasa Bulan. Dan ini, untuk bahan pameran ini akan dapat melihat sejumlah 8 fasa bulan secara dasarnya yang akan terbentuk apabila bulan mengorbit bumi. Dan fasa-fasa bulan ini akan terjadi bergantung pada sudut antara bulan dan matahari. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut bagaimana fasa-fasa bulan ini terjadi dengan cara mudah, boleh menggunakan bahan pameran yang ada di Petrosan ini. Sukan Liga Perdana, 2 aksi tertunda semalam berakhir dengan Selangor 2 diikat tanpa jaringan oleh skuad projek FEM MSN di gelanggang sendiri. Satu lagi aksi menemukan PDRM FC menentang Kuching City turut berakhir seri 2-2. Keputusan seri tanpa gol di Stadium UiTM Shah Alam sudah pasti satu kelegaan buat pengendali skuad projek FEM MSN Hassan Sazali Waras kerana ia merupakan mata pertama diraih pasukannya musim ini selepas tewas 4 kali berturut-turut sebelum ini. Bagi Selangor 2 pula, keputusan ini satu kerugian berikutan pasukan bimbingan Rusdi Suparman itu terlepas peluang untuk memperbaiki kedudukan carta Liga. Selepas 5 perlawanan, Selangor 2 kekal di tangga kelima manakala skuad projek FEM MSN naik satu anak tangga di posisi ke-8 Liga. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur juga menyaksikan keputusan seri ketika Kuching City mengikat PDRM 2 sama. Kuching City mensiarkan kelebihan ketika skuad kendalian Irfan Bakhtiar Abu Salim mendahului 2 kali sebelum PDRM bangkit untuk menyamakan kedudukan.
Kuching City bermula garang dengan jaringan Abu Kamara minit ke-10 sebelum pasukan tuan rumah mengikat kedudukan 1-1 hasil penyudah Martin Ademek pada minit ke-23. Pemain pertahanan Elton Alemau memberikan harapan kepada Kuching City FC untuk mengutip 3 mata berharga dengan meledak gol kedua pasukan pada minit ke-84. Namun impian itu musnah dengan jaringan sepakan penalti Muhammad Azri Reza Zamri pada masa tambahan memaksa kedua pasukan berkongsi 1 mata. Kuching City dan PDRM kini terikat 7 mata dalam catatan liga. Namun kedudukan Kuching City lebih baik di tangga ke-6 menerusi perbezaan gol. Acara fin swimming atau renang sirip sememangnya sinonim dengan tuan rumah Sukan Si Vietnam dengan kali terakhir dianjurkan adalah di Tamasya Palembang 2011. Selepas 11 tahun, kini acara itu kembali dipertandingkan. Lebih menarik, Malaysia bakal membuat penampilan sulung kali ini selain turut mensasarkan pingat tanpa mengira warna. Malaysia terlepas peluang dalam menghantar atlet pada Tamasya Sukan Si tahun 2009 dan 2011 ekoran ketiadaan pada Indo. Namun berbeza pada kali ini, pasukan fin swimming Malaysia bakal membariskan 5 atlet terdiri daripada 3 lelaki dan 2 wanita akan mengambil bahagian dalam acara 100 meter bifin, 50 meter surface monofin lelaki dan 4 kali 100 meter bifin berganti-ganti campuran. So far with our preparation that we have been training very well. So basically, SEA Games is around the corner. We're going to put our every effort to put it in every training. So, other than training, rest is very important. The preparation, like 1 week before the SEA Games, we will start slowing down. Untuk rekod pada Tamasya Sukan Si di Indonesia 2011, Indonesia mendominasi carta keseluruhan pingat apabila merangkul 7 emas selain kontingen Vietnam yang membawa pulang 6 pingat emas. Mengakhiri buletin didik, saksikan persembahan lagu Selamat Hari Raya oleh pelajar tingkatan 4 Sekolah Seni Malaysia Johor. Saya Tarushdin Muhammad Nazri. Salam hormat. Assalamualaikum.